sumpah yang lain. Satu gelas susu panggil semua orang. Orang kata nak hati ya. Tapi bila Nabi suruh panggil, dia pun panggil. Bila dia panggil, Rasulullah pun minta semua orang minum susu tersebut. Siapa yang minum last kali, saya nak Abu Hurairah sendiri. Saya orang hati, panggil orang lain dulu minum. Maknanya kalau ikut adatnya tak dapatlah beliau minum sebab satu gelas ya. Takdir Allah SWT, gelas satu susu tersebut dapat diminum oleh Al-Sufah yang ramai tadi. Dan akhir sekali diminum oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nabi kata, minum lagi, minum. Sampai beliau pun jadi macam dah sengkak, kena ada sengkak. Dia tak lepas dah. Penuh dah perut dengan air ni. Sampai kenyang Sampai sahabat kata, dah tak mampu dah kan. Nak go, tak boleh go lah. Akhirnya, susu yang ada dalam bekas sebut diminum oleh Nabi dan Nabi habiskan. Itu antara khususiat Rasulullah SAW. Gelas satu susu dapat diminum oleh orang yang ramai. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ni banyak kisah dia dengan Nabi sebab beliau tinggal bersama dengan Nabi dan melihat tindakan Nabi sehingga walaupun beliau orang lambat masuk Islam tapi banyak betul beliau akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat pengajaran dalam hadis yang ketiga ni. Hadis ketiga ni antara pengajaran dia pertama saya sebut sini. Nabi sebut wal haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu akhlak ataupun salah satu akhlak yang merupakan akhlak orang yang beriman. Apa maksud malu? Malu ni adalah benda yang menghalang kita daripada melakukan maksiat. Itu yang malu yang dimasukkan oleh syarak. Bukan malu kalau tak buat maksiat orang kata pula. Ada juga orang gitu Contoh masa zaman sekolah menengah tu. Orang kata, awak punya awet siapa? Saya tak tahu. Alamak, tak ada awet. Malu, kalau cari awet ni malu keluar. Malu juga, tapi malu yang ke arah maksiat. Contoh kawan stres sekali sebatang sokok. Alamak, tak jantan dah share, tak sokok. Serta mau share lagi lah kan. Tak jantan lalu brother bro, tak sokok. Akhirnya kita malu kawan, kita buat maksiat. Malu begitu bukan minal iman. Itu minal umur nanti itu adilah jahannam. Berarti yang mau benda untuk jahannam. Malu yang dimasukkan hadis ni, malu yang menyebabkan kita dekat Allah Ta'ala. Dan orang masyarakat ni malu Allah bagi tangan, Allah bagi mata, tiba-tiba buat maksiat. Malu, itu yang dimasukkan dalam hadis tadi. Okay? Malu yang menyebabkan kita makin dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kira-kira betul tak? Sepatutnya seseorang tu dia lebih malu kepada Allah. Kita nak buat maksiat, kita nak buat maksiat dengan apa? Dengan mata kita. Mata tu iblis ni, kan? Allah yang bagi. Betul, selain daripada mata, orang maksiat apa? Dengan tangan. Tangan siapa? Beli kat pasar? Syafiq? Tak. Saya tak beli tangan saya, Tuhan bagi. Okey, kepada siapa yang awak nak buat maksiat? Kepada Allah. Maknanya daripada Allah kepada Allah. Awak guna harta Allah untuk mencari murka Allah. Gamaknya kalau kita ada kawan, baik betul dengan kita, semua benda kita minta dia bagi. Tiba-tiba kita nak buat jahat dengan dia. Gamak tak? Malu Allah kita. Orang kata malu mata. Ya, kita nak buat maksiat, kita nak buat jahat ke orang tu. Saya kalau orang lain saya boleh pukul, pergi dia maaf. Dia banyak tolong saya. Kita dengan makhluk kita begitu, tiba-tiba dengan Allah kita tak begitu. Sebab tu lah kita memang buat zalim suruh pada Allah Taala. Nikmat Tuhan kita guna, cari pula muka Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Sebab tu Nabi kata wal haya syu'batun minal iman. Salah satu cabang iman tadi adalah sifat malu. Pengajaran yang kedua, kenapa Nabi tak nyatakan benda-benda lain? Kan tadi 63 ke 69 banyak tu. Kenapa Nabi sebut malu saja? Okay, sebenarnya Rasulullah SAW sengaja menyatakan malu yang merupakan salah satu cabang-cabang iman dalam keadaan baginda tidak perlu menyatakan cabang-cabang iman yang lain. Kenapa? Kerana dengan malulah seorang Muslim itu tergerak hati untuk melakukan kebaikan dan tak jadi nak buat maksiat. Jadi sebenarnya kunci orang tu dia boleh buat maksiat adalah bila dia terlupa dia malu ke Tuhan. Kalau kita boleh letakkan jiwa kita rasa malu pada Allah, kita sebab benda tu realiti pada makhluk kita buat. Cuma pada Allah kita lebih kurang. Allah Ta'ala kan maaf ampun, sangat contoh. Dengan orang kita tak berani. Contoh, kita nak buat maksiat tiba kita katakan kita esco. Dah lama sangat tak buat maksiat ni kan. Patutnya jadual dia dah kena ni walau sekali dia punya ni kan. Akhirnya kita rasa okey, dah buat perancangan ni, akhirnya buat maksiat. Baru nak buat. Contoh kan, sangat tak tengok filem-filem yang biru-biru contoh ataupun yang hitam ni.
Baru buka, lalu ini pintu, tukar channel. Bagus kan? Nak cari pengajian Al-Quran Karim di Qiraati Sabah. Tukar tu kan? Sebab apa? Sebab kita malu ke makhluk. Maknanya kita dengan makhluk kita buat. Tapi kenapa dengan Allah kita buat? Sedangkan Allah tengok kita, makhluk tak dapat tengok kita semuanya. Sebab tu Nabi, bila Nabi nampak benda ni adalah kunci kepada sebab orang tu dia dekat dengan Tuhan dan jauh dari maksiat. Nabi sebut wal haya syu'batun minal iman. Supaya kita dah tahu ucapan Nabi ni bukan ucapan manusia biasa. Kalau kita tak terfikir tu, kita sebut yang pertama gini, pertama penawar senyum. Iman ni 63 cabang lebih. Pertama senyum, kita akan sebut banyak tu. Tapi Nabi sebut satu dalam riwayat kita ni hanya sebut satu saja. Kerana apa? Ia adalah kunci yang menyebabkan orang akan terus buat kebaikan. Nak cerita bahawa Nabi ni lain dari yang lain. Sebab tu ucapan Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Malu yang dimaksudkan adalah malu yang membawa kepada kebaikan. Bukan malu sampai kita tak berani nak buat kebaikan. Sebab tu orang kata dua benda yang orang akan dapat ilmu. Pemalu, takabur. Dua orang ni tak akan dapat ilmu. Awak tak mengaji Syekh? Alah, saya sendiri hebat dia mengajar. Apa sangat dia tu kan? Takabur, akhirnya dia tak dapat ilmu. Lepas tu awak pergi kelas, dia pergi. Tapi dia tak faham. Masa awak tanya, segan. Itu orang nampak, saya tak tahu. Alamak kan? Dia malu sebab orang dia malu nak tanya sebab dia orang kata dia tak reti lah, orang gelakkan dia lah kan. Jadi dua orang ni tak akan dapat ilmu. Takabur melampau sangat, takabur tak kira melampau pun, pergilah. Yang kedua, bila dia pemalu tak bertumpan. Sebab tu kita tengok orang Arab bagus. Dia sudut yang malu ni tak ada. Dia boleh tanya kot dan walaupun kadang-kadang dia sudut yang baik, yang lain dia tak ada adab pula. Tapi kita ambil yang tak malu tadi. Orang Melayu kita pula malu. Adab baguslah. Senyap, senyum, juga syihat. Tak faham. Itu kelebihan kita lah. Kelebihan kita tak faham sebab kita malu. Teruskan Okey, kita lihat pengajaran yang keempat Baik, saya datangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pengajaran yang keempat ni, yang mana ada sedikit penambahan fakta. Nak cerita bahawa hadis ni diriwayatkan dengan makna. Okay, Nabi dalam riwayat Imam Muslim menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan beberapa contoh cabang-cabang yang lain. Nabi kata iman ini adalah sekitar 63 ke 69 cabang atau 73 ke 79 cabang. Iman ini mempunyai cabang yang berjumlah sekitar 73 ke 79 cabang atau 63 ke 69 cabang. Siapa yang sebut atau ni? Nabi ke? Tak, perawi hadis. Yang meriwayatkan hadis ni dia tak pasti. Yang Nabi sebut 63 ke 69 ke 73 ke 79. Jadi dia tak pasti, dia sebut dua-dua. Lepas tu kata yang kita kata Nabi ni pun tak pasti pun dah Nabi sebut salah satu je. Jadi kalimah al-imanu bid'un wa sab'un tu itu adalah syak daripada rawi. Rawi tak pasti. Orang yang meriwayatkan hadis dia tidak pasti sebenarnya apa yang betul-betul disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya kita yang dah melihat beberapa hadis, kita tahulah yang Nabi sebut adalah bid'un wa sittun, bukan bid'un wa sab'un. Bukti dia hadis riwayat Imam Bukhari yang tidak mendatangkan sebarang syak. Imam Bukhari sebut al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dan dalam Muslim al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun. Jadi tak pasti. Mana satu yang betul? Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, yang betul adalah bid'un wa sittun. Cabang yang paling tinggi pada dia qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi sekali adalah ucapan tiada Tuhan melainkan Allah. Sekalilah Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kalau beriman Allah Ta'ala itu Tuhan tapi mengingkari nubuah Nabi Muhammad, juga tidak membawa kepada iman juga Islam. Jadi cabang yang paling tinggi adalah keyakinan, keimanan kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Sekalilah Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Cabang yang paling rendah pada dia membuang kekotoran, benda-benda yang menyusahkan orang yang berada di jalan. Kita jalan-jalan tengok ada kaca, ini bau, kalau naik motor ni macet, kita pun tak tepi.
Itu kata Nabi adalah paling rendah sekali. Kalau kita tengok ada benda tak elok, tak elok, biar orang kena padan muka. Memang teruk betul lah, kita macam tak ada iman lah. Sebab itulah iman yang paling rendah. Baik kalau kita tengok jalan, bagus juga ni, kita pun keluarkan satu lagi, tambah satu lagi ya. Kalau ada satu paku, kita tambah 50 dengan harapan. Bila pancit, kita ada kat kedai tayar, jadi laku kedai tu lah. Macam kat jalan-jalan, kadang-kadang memang dikatakan orang sengaja sepakkan paku supaya untuk pancit, lepas tu boleh buat tayar dekat kedai depan. Lepas tu kalau tengok kawasan yang banyak paku, depan tu ada kedai tayar. Jadi Nabi kata paling rendah kita buang kesulitan di jalan. Ada benda yang menyusahkan orang, kita buang. Dan sifat malu adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Okey. Ini para hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ni jelas kepada kita keimanan itu cabang yang tertinggi. Sebab tanpa iman, tanpa syahadat tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Allah, membawa kepada orang itu akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Sebab itu yang paling tinggi. Orang tu baik di dunia, memang baik, tapi tak beriman kepada Allah. Hidup sebagai seorang Kristian ataupun Hindu ataupun Buddha, dia baik macam mana sekalipun, apa nasib dia akhirat kelak? Dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, nasib dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Orang Muslim jahat, malam pukul orang, siang potong zakat orang, dosa bunuh orang, macam-macam dia buat. Lepas tu buat create video macam-macam. Contoh kan, ada kaitan hidup dan mati. Orang ini kalau dia mati dalam keadaan tengah buat maksiat, dia tengah okey, awak berlakon ni, dia mati kan, mati tengah buat maksiat. Orang pun membenci badan kematian dalam maksiat. Baik, apa nasib dia di akhirat kelak? Ujung di mana? Ujung ni syurga Allah. Ujung dia adalah syurga Allah. Dia mati dah kena Muslim, dia tak mati murtad. Dia mati sebagai seorang Muslim, tapi mati tengah buat maksiat. Apa ujung dia akhirat kelak? Ujung dia adalah syurga Allah. Cuma mungkin dia direct ke syurga, mungkin dia transit di neraka Allah. Dia transit sekejap, 200 juta tahun ke 5 bilion tahun ke, ikutlah yang Allah tak tanda kan. Lepas tu dia akan ujunglah sekali di mana? Di syurga. Sehingga masa kami belajar dengan Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq, beliau mengatakan neraka ni dia ada untuk khusus. Neraka Jahannam untuk orang Islam. Akhirnya neraka Jahannam akan Jahannam. Maksudnya neraka Jahannam akan ditiadakan. Sebab apa? Sebab bila neraka Jahannam untuk orang Islam yang jahat, orang Islam selepas selesai dia azab, dia akan dikembalikan ke syurga, dihantar ke syurga. Akhirnya neraka Jahannam tidak berpenghuni. So dia akan dihapuskan. Sebab tak ada penghuni. Kata Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq ketika kami belajar akidah dengan beliau di Al-Azhar satu ketika dahulu, nak cerita bahawa kita yang beriman ni, itulah sebenarnya kunci yang paling besar dalam hidup kita yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Orang yang baik di dunia tapi mati dalam keadaan bukan seorang Muslim, dia akan sengsara di akhirat selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman. Dan ditambah pula dalam hadis ni, benda yang paling rendah sekali adalah imatatul adha anil tariq. Baik, alhamdulillah, kita masuk kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Musa ayat 39. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, al-muslim man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang maksud daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang sempurna adalah orang yang mana orang-orang Islam yang lain adalah selamat daripada lidahnya dan tangannya. Orang yang berhijrah pula adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang ditegah oleh Allah. Nabi kata, okay, orang Islam tu siapa? Orang Islam ni orang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Kalau awak orang Islam yang sempurna, tengok orang lain macam mana. Orang sekeliling awak selamat daripada awak. Kalau awak ni duduk, contoh, kita duduk di satu tempat,
Orang sekeliling kita jadi tertekan sebab kita. Alamak, dia ada lah tuan. Mesti kita kena maki lepas ni. Tak, saya kata, awak sini, apa khabar awak bodoh? Tuan. Apa khabar awak bodoh? Tuan. Dia suka, dia memang zikir dia begitu. Ada setengah orang dia memang minat gitu kan. Dia mencari peluang untuk maki orang. Ada je yang tak ada. Menyebabkan orang lain tak selamat daripada kejahatan lidah. Orang lain tak selamat daripada tangan dia. Orang ini kata Nabi bukanlah orang Islam. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang mana orang lain selamat daripada kejahatan tangan dia dan juga kejahatan lidah dia. Maksud dia apa? Orang Islam yang tidak sempurna. Janganlah bila ada kawan kita yang panggil ini, awak ni memang bukan orang Islam. Awak dah terkeluar dari agama Islam. Bukti dia hadis rawahu Imam Bukhari. Dan walaupun Nabi sebut Al-Muslim di sini, tapi maksudnya Al-Muslimul Kamil. Orang Islam yang sempurna tu begitu. Tapi kalau ada juga orang Islam yang memang hidupnya menyusahkan orang lain, macam mana? Takdir Tuhan kita kawan dia. Sabar je lah. Orang yang berhijrah pula, siapa yang orang berhijrah? Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibni ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lihat siapakah beliau? Siapakah dia? Sayyidina Abdullah ibni ibni al-As. Sayyidina Abdullah ibni anak kepada Sayyidina Amr bin al-As. Sayyidina Amr bin al-As yang memuka Mesir daripada Byzantine. Mesir satu ketika dahulu dijajah ataupun dikuasai oleh tentera Kristian Byzantine, kerajaan Rom, yang membuka, yang menyelamatkan orang Mesir daripada jajahan Kristian Byzantine adalah Sayyidina Amr ibn al-As pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga disebut dalam sejarah Baba Shanoda sendiri pernah menyebut bahawa orang Kristian ataupun orang yang berada di Mesir ketika dahulu menunggu-nunggu bila lagi orang Arab datang ke Mesir, ketika mana mereka berada di bawah kuasa takluk kerajaan Rom. Mereka menunggu-nunggu bila lagi orang Arab datang untuk bebaskan kami daripada cengkaman Rom. Sebab tu dia sebut Al-Fath, pembukaan, bukan penawanan. Sebab orang Islam datang, dia bukan menawan untuk mengaut dan menghamba abdikan rakyat yang ditawan, tapi membuka kerana menyelamatkan mereka daripada cengkaman jahat yang lain. Sebab tu dia panggil Al-Futuhat, Futuhat Al-Islamiyah, pembukaan Islam. Bila Islam datang, buka satu negara. Maksudnya menyelamatkan negara tu daripada tindasan ataupun kezaliman kuasa-kuasa besar yang lain. Jadi Sayyidina Abdullah ni Ibnu Am adalah anak kepada Sayyidina Amr bin As. Beliau antara orang yang terawal memeluk agama Islam. Sayyidina Abdullah Ibnu Am ini antara orang yang terawal memeluk agama Islam, sehingga beliau sendiri lebih dahulu memeluk agama Islam berbanding ayah beliau. Okey, Sayyidina Abdullah ni lebih dahulu memeluk agama Islam berbanding dengan ayah beliau Sayyidina Amr bin As. Okey, Sayyidina Abdullah bin Am terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang banyak menghafaz hadis Rasulullah SAW. Ini diakui sendiri oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tak tu berlaku sedikit perbincangan para ulama hadis. Sebenarnya apa cerita? Sebab kalau cek dalam kitab hadis, paling banyak diriwayatkan hadis Sayyidina Abu Hurairah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah sendiri mengatakan, saya tak pernah tengok orang lain yang lebih banyak menghafal hadis berbanding dengan saya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Am lebih banyak berbanding dengan saya. Maknanya zahir ucapan Sayyidina Abu Hurairah menunjukkan bahawa orang yang lebih banyak menghafaz hadis daripada beliau adalah Sayyidina Abdullah ibnu Am ibn As. Okey, walau bagaimanapun para ulama cubalah mencari penyelesaian kepada seakan-akan pertentangan di antara ucapan Sayyidina Abu Hurairah dengan realiti. Antara mereka berpandangan maksud ucapan Sayyidina Abu Hurairah yang mengatakan Sayyidina Amr bin As ni lebih banyak menghafal hadis, iaitu dari sudut tulisan. Kerana Sayyidina Abu Hurairah dengar dah hafal tu hadis. Adapun Sayyidina Amr bin As beliau tulis hadis. Jadi ini yang menunjukkan lebih daripada Sayyidina Abu Hurairah. Lebihnya dari segi tulisan, bukan dari segi hafazan hadis. Hafazan hadis Sayyidina Abu Hurairah, ada para ulama berpandangan dengan pandangan tersebut. Okey. Sayyidina Abdullah bin Am pernah ditegur oleh Rasulullah. Kes dia dalam Sunan Abi Dawud ada. Dan Sunan Nasai pun disebut. Sayyidina Abdullah bin Am dia kahwin. Lepas kahwin, ayah dia Sayyidina Amr bin As jumpa dengan isteri kepada anak dia. Jumpa dengan anak menantu lah.
Jadi Sayyidina Amr bin As tanya, macam mana anak saya okey? Oh, dia membaik. Anak menantu dia sebut pada bapa mentua dia, memang Sayyidina Abdullah bin Amr ni sangat baik. Cuma kan, dia banyak sangat beribadah sampai saya pun macam rasa dia tak kahwin je kan. Rasa macam mana? Tengok beribadah, baguslah beribadah tu. Sampai saya pun macam tak kahwin je kan. Dia rasa begitu, isteri dia kata begitu. Akhirnya benda ni diadukan kepada Nabi. Akhirnya Nabi pun tegur Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As. Sebab apa? Puasa setiap hari, malam sembahyang malam sampai pagi, Al-Quran nak khatamkan satu hari. Setiap hari baca Quran, dia tak buat benda lain. Dia bakkan isteri pun rasa, lama macam ni kahwin. Ya, kahwin pun masalah, tapi kalau macam ni nanya agak kan. Nabi pun tegur Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As. Beliau pernah ditegur oleh Nabi, kenapa? Kerana terlalu banyak beribadat. Kita pula asli kalau hidup zaman Nabi awal ni tak tidur beribadat. Kita dah tegur itu pula. Ditegur oleh Nabi kerana kurangnya ibadat. Itu kelebihan saya dan juga kita semua. Beliau puasa setiap hari. Nabi kata jangan gitu, puasalah sebulan 3 hari. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr, saya rasa saya kuat lagi. Kata kalau tu puasa tambah lagi. Akhirnya dia minta sampai Nabi kata gini lah, last kali kamu puasa, hari ni kamu puasa, besok tak puasa. Lepas tu seterusnya puasa betul ni, selang sehari. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lepas tu puasa, besok tak puasa. Dia panggil puasa Nabi Allah Daud AS. Puasa Nabi Daud AS. Setahun tu dia akan jadi puasa setengah tahun. Tolak dengan hari-hari yang haram puasa lah. Okey. Pernah ditegur oleh Nabi SAW kerana beliau berpuasa setiap hari. Para ulama dalam masalah fiqh bincang, boleh tak kita puasa setiap hari? Ada orang kata tak boleh. Sebab bukti hadis ni. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As dah ditegur puasa setiap hari. Tapi ada juga para sahabat Nabi yang berpuasa setiap hari. Jadi para ulama mazhab Syafi'i dia buat keputusan. Siapa yang rasa dia kuat, dia boleh buat puasa setiap hari. Nabi tegur Sayyidina Abdullah bin Amr sebab Nabi tahu Sayyidina Abdullah bin Amr ni, dia satu hari nanti dia tak akan mampu nak puasa setiap hari. Jadi mana lagi baik? Puasa sikit tapi berterusan, ataupun puasa sekali banyak, lepas tu sekali tu terus tak puasa dah. Jadi sebaik-baiknya lebih baik sedikit tapi berterusan. Sebab Nabi memandang dengan surah wahyu. Nabi tahu apa yang akan berlaku kepada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As akan datang. Dan memang realiti akhirnya bila Sayyidina Abdullah ibn Amr dah tua, tak ada harap nak puasa senang sehari. Lepas tu kata Allah, dulu Nabi kata boleh puasa, dia tak nampak, jadi rasa macam menyesal sebab dia tak mampu nak buat macam dia buat pada zaman muda dia. Tapi ada juga para sahabat Nabi yang puasa setiap hari. Antaranya Sayyidatuna Aisyah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi kita rasa nak puasa setiap hari tak? Saya habis berletih kita kan? Kalau rajin, puasalah. Tak ada masalah, ada masalah. Kalau kita mampu. Okay. Sayyidina Abdullah bin Amr meninggal dunia di Taif, meninggal pada tahun 65 Hijriah. Ada juga yang kata 68, ada juga yang kata 69 Hijriyah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahullah. Baik, kita lihat kepada pengajaran hadis yang ketiga ini, yang keempat ini. Yang pertama hadis ini tidak menafikan bahawa orang yang jahat dia bukan Islam kalau dia Muslim. Sebab walaupun Nabi sebut al-Muslim man salimal muslimun, tidaklah menunjukkan kalau orang tu jahat, dia Muslim tapi dia jahat, dia bukan Islam. Bukan itu maksudnya. Maksud dia, ucapan Nabi ini orang Islam yang sempurna Islamnya. Okey. Pelajaran yang kedua, hadis ni Nabi kata bahawa orang Islam ni orang yang mana dia orang lain selamat daripada kejahatan lidah juga tangan dia. Menunjukkan bahawa hadis ini nak cerita bahawa orang Islam yang baik bila dia hubungan dia rapat dengan manusia. Dia datang orang suka, dia datang tu orang jadi gembira. Tak macam ada kawan-kawan kita bila dia datang kita rasa seronok je, rasa hati tenang je. Ada pula kawan-kawan kita bila datang alamak tekan je lah. Datang dah kan. Macam kita duduk kat asrama pula. Bila kita duduk asrama, lepas tu bila ayah datang bawa makanan, alamak abang ni masuk dah bilik, kata kan, mesti dia nak bau kita. Orang tertekan kewujudan kita. Ada orang gitu. Baik, Nabi hadis ini para ulama kata, kalaulah dengan manusia pun kita kena buat baik. Bila Nabi nak beritahu kena buat baik dengan manusia,
Maka hadis ini juga turut menunjukkan sepatutnya kita juga hendaklah berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak disebut dalam hadis, tapi difahami oleh para ulama, turut menunjukkan bahawa kita kena berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau sesama manusia pun kita kena buat baik, apatah lagi sama antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, yang keempat para hadirin Allah, saya masuk dalam pengajaran yang keempat terus. Okay, Nabi kata wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, para hadirin, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi nak beritahu kepada para sahabat, awak berhijrah tu memang dah menarik, tapi sebenarnya realiti hijrah, orang yang berhijrah daripada perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ya, para sahabat Nabi yang berhijrah, ada yang sampai tinggal habis segala harta mereka. Ada yang sampai bersusah payah. Sayyidina Umar tak apalah, Sayyidina Umar dia lain. Cara berhijrah beliau begitu gentleman. Nabi kata walaupun begitu keadaannya, walaupun pahala berhijrah ni memang besar, sampai mereka sanggup tinggalkan harta benda mereka, kampung halaman mereka untuk cari redha Allah. Itu satu pengorbanan yang begitu besar. Pun begitu, hijrah yang sebenarnya bukan itu saja. Sebenarnya hijrah realitinya kalau orang tu berjaya berhijrah daripada benda yang dimurkai Allah kepada benda yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maknanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok hijrah ni maksudnya hajara. Hajara ni tinggal, taraka. Jadi orang yang berhijrah ni orang yang tinggal benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok dalam diri kita, ada benda satu maksiat tu kita memang tak tergamak nak buat. Tapi ada maksiat tu kita seronok nak buat. Ada, masing-masing beza-beza. Ada antara kita ni dia memang suka buat maksiat tertentu. Dia nak berusaha nak hilangkan tu pun sangat suka. Orang lain mungkin tak diuji dengan maksiat tu, diuji dengan maksiat lain. Orang yang berhijrah, apabila dia sanggup tinggalkan benda tersebut yang dia memang minat sangat tadi, semata-mata mencari keredaan Allah. Kalau kita memang tak suka makan cicak goreng, orang jamu, kita tak tinggal, itu bukan hijrah. Itu memang kita sendiri tak makan. Tapi kalau ada benda maksiat, contoh kita memang minat betul bagi mesej kat awal kita. Sikit-sikit ayam tengah buat apa, kita membalas, saya tengah makan. Oh ya ke? Abang tengah buat apa? Abang tengah solat, gitu kan? Tengah rokok ni, saya sambil mesej lah. Dah tinggalkan benda tu, dia akan rasa sangat suka. Maksiat yang memang mendarah daging jiwa dia. Baik, orang yang betul-betul berhijrah, orang yang sanggup buang benda tersebut untuk cari redha Allah, dia akan rasa pedih, pedih jiwa dia tu nak tinggalkan maksiat tu. Tapi kalau dia tinggalkan Allah, di situlah kehebatan orang yang sanggup tinggalkan ini semata-mata kerana Allah SWT. Kalau dia memang tinggalkan benda maksiat sebab memang dia memang tak buat maksiat tu, hatta kalau dia disajikan maksiat tu pun dia tak mau, maka tidak dianggap lagi orang tu kuat. Tapi orang yang kuat apabila disanggup tinggalkan benda yang dia memang suka, tapi benda tu dibenci oleh Allah SWT. Dia kata wal muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah SWT, selesai hadis yang keempat dan kita masuk pada hadis yang kelima pada hari-hari yang mendatang. Okay? Kita akan masuk pada hadis yang kelima pada hari-hari